Assalamualaikum, selamat malam sejahtera. Okey, ringkas hari ni. Tak ada benda nak pelik-pelik, tak ada benda nak pening-pening. Okey, Abang Topin tak keluar daripada rumah daripada pukul 3 petang semalam sampai ke sekarang. Masih tak keluar lagi. Jadi Abang Topin tak tahu apa yang berlaku di luar. Dan buat masa ni Abang Topin berpandangan tidak perlu keluar melainkan keperluan yang mendesak. Okey, jadi cerita dia. Kalau orang kata Abang Topin dah stok banyak barang kat rumah, tak. Abang Topin tak ada stok barang-barang banyak dekat rumah. Memang Abang Topin memang tak. Sebab Abang Topin percaya bahawa sistem kita membolehkan kita boleh keluar dan beli barang. Tapi dalam jangka masa yang pendek. Contohnya kalau kita nak keluar pergi supermarket, contohnya apa pasar raya atau beli barang sedikit, kita kurangkan interaksi dengan terlalu ramai orang. Dan juga kalau masuk dalam contoh pasar raya untuk beli barang, limitkan maksimum dalam 5 minit tu 10 minit saja. Lepas tu selesai, belah terus keluar. Jangan lama-lama dalam satu tempat. Okey, itu cara kita nak mengelakkan impak-impak yang berlaku pada COVID-19 ni. Okey, apa yang Abang Topin nak cerita ialah apa yangkah kemungkinan, apa yang kita yang akan kita hadapi pada 1 April 2020. Yang ini penting. Sebenarnya ini yang penting. Banyak orang beranggapan bahawa selepas 31 hari bulan Mac 2020, iaitu selepas 14 hari PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ini beroperasi, maka ramai orang beranggapan bahawa selepas tarikh itu kita boleh keluar macam biasa, kita boleh bergerak macam biasa, kita boleh berniaga, kita boleh berinteraksi macam biasa, kita boleh kerja macam biasa sebagainya. Tapi tak, sebenarnya pada pandangan Abang Toping, benda ni tak jadi macam ni. Benda ni tidak akan jadi macam ni. Pada selepas 31 hari bulan, iaitu selepas 14 hari PKP ni berlangsung, sebenarnya itu adalah tarikh di mana incubation period. Katalah ada orang dah kena jangkitan pada 18 atau 17 atau something, dia akan nampak kesan dia pada 31 Mac. Itu dia. Jadi kita kena faham satu benda. Okey. Tabligh yang berlaku pada 27 hari bulan, okey, kluster tabligh, tapi yang impak dia berlaku pada awal 12 hari bulan, lebih kurang macam itu. Ingat, 27 12, okey, yang meninggal yang kes tu. Lepas tu ada yang 5 hari bulan pun dah masuk, ada impak sebagainya. Maknanya dia tak semestinya 14 hari. Dia mungkin awal, mungkin sampai 14 hari, mungkin juga lebih. Okey. Sekarang ni kita tengok. Okey, itu perhimpunan yang lebih kurang dikatakan angka rasmi dia daripada pihak Jemaah Tabligh mengatakan dalam 10,000 lebih kurang lah. Tapi tak tahu berapa sebenarnya. Mungkin 16, mungkin 19,000. Okey, itu satu cerita. Lepas itu ada perhimpunan orang penganut Hindu di Pulau Pinang. Dia orang kata lebih kurang dalam 30,000 lah. Katalah kita ambil cincai punya harga bilangan, katalah dalam 15 tu 20,000 lah macam tu. Tapi itu berlaku pada 13 hari bulan. 13 bulan Mac. Jadi 13 hari bulan Mac, maknanya dia punya incubation period 14 hari, dia akan berakhir pada 27 hari bulan. 27 Mac. Jadi jika 27 Mac, maknanya kita akan nampak impak dia daripada kluster ni sama ada daripada starting dia ada 25 hari bulan. Paling awal 22, tapi saya nampak antara 25 hingga ke atas cerita dia. Sehingga 1 ke 4 bulan. Itu satu. Tapi kena ingat lagi satu. Bagi ada orang-orang yang dah terjangkit sebenarnya pada sebelum 18 hari bulan, contoh dia, dan dia orang ni dah balik kampung sebagainya, kluster yang ini, dia akan berlaku pada 1 hari bulan. Dan mungkin 1 hari bulan 4 tu memang dah berterusan semuanya. Jadi yang ini yang kita takut sebenarnya. Sebab kalau yang ini kita tak kawal, kita tak monitor, maknanya 14 hari yang pertama, cerita dia 14 hari PKP yang pertama, null and void. Maksud dia kena buat 14 hari yang kedua. Dan jika ianya berlaku pada 14 hari yang kedua, pun masih tak nak solve lagi, dan dia punya bilangan jangkitan dia eksponen, tambah, dia akan menyebabkan lagi masalah. Dan jika 14 hari yang kedua pun tak boleh nak settle juga, kerajaan terpaksa implement 14 hari yang ketiga. Dan jika 14 hari yang ketiga, apakah yang akan berlaku selepas tu? Apa yang nampak ialah, first ialah kegawatan dari segi kewangan, ekonomi. Kita memang masalah cerita dia. Orang yang makan gaji, satu hal lah. Orang yang dah ada gaji tetap, okey lah semua. Tapi kena ingat, hampir 30-40% daripada rakyat Malaysia adalah bergaji hari.
Bergaji hari. Ingat, kena faham tu. Bergaji hari maksud dia ada yang berniaga sendiri, ada yang kerja macam niaga burger sebagainya. Bergaji hari. Ada kerja, ada job, ada sen. Tak ada, tidak. Kosong, nil. Jadi ini yang masalah ekonomi ni. Sebab selepas itu dia akan ada turutan-turutan benda ekonomi menyebabkan orang yang kena buat kerja, company tutup dan sebagainya. Jadi kalau kita tak solve pada 14 yang pertama ni, maksud dia lepas 14 yang pertama ni, kita ada masa 7 hari untuk cek sama ada tak perubahan berlaku. Adakah kadar tu exponential atau tidak. Kalau kadar dia stagnan, cantik, okay, fine, bagus. Maknanya kita berjaya buat PKP. Maknanya kita berjaya buat kuarantin. Maknanya kita boleh cuba untuk turunkan. Tapi kalau dalam masa 7 hari selepas 14 hari yang pertama tu, kita tak boleh nak solve juga. Masih dia punya kadar tu exponential, naik, meningkat. Kan? Abang Topeng tak nampak benda ni boleh habis dengan masa 14 hari yang pertama. Maknanya kena ada buat 14 hari yang kedua. Ingat, bila dia buat 14 hari yang pertama, 14 hari yang kedua dan 14 hari yang ketiga, ekonomi kita down. Cerita dia. Ini yang kita tanda sebenarnya. Dan kenapa anggota tentera terpaksa dilibatkan dalam itu? Abang Topeng bertegas daripada awal lagi bahawa sepatutnya ianya dikawal oleh anggota tentera sebab kita nak contain. Polis buat roadblock hari-hari, ramai orang dah tak heran dah mangli dengan roadblock sebagainya. Jadi dia orang boleh buat tak kisah saja. Dan bila tentera ambil alih, dia action dia di stern sikit. Bila stern itu yang bagus sebenarnya. Bukan kata kita nak kata polis tak boleh handle sebagainya. Tak. Banyak orang salah anggapan, even menteri pun salah anggapan, yang macai lagi lah tambah salah anggapan. Sebenarnya kita nak solve benda ni cepat, efisien dan cepat. Kita tak ada nak tunggu 14 hari lah, 18 hari lah, 21 hari. Kita tak ada masa tu. Masa mencurubui kita dari segi ekonomi, dari segi segala-galanya. Jadi kita kena solvekan benda ni seberapa cepat yang boleh. Seberapa cepat dan selesai yang boleh. Kita tak boleh lama. Kita tak boleh prolongkan benda ni. Cerita dia. Negara lain nak prolong, itu masalah dia. Cerita dia. Ada orang-orang lain yang dok skeptik sebagainya, itu masalah dia. Cerita dia. Betul. Abang Topeng sepatutnya benda ini digerakkan lebih awal. Tapi kita faham dalam keadaan politik negara kita yang cacang berkelang-kelabut sebagainya, kita faham benda ni jadi delay dan juga delay. Sebenarnya benda ni kena solve lagi awal. Setelah kita tahu bahawa dia punya incubation time dia adalah 14 hari. Sepatutnya kita buat awal. Sepatutnya tidak ada pergerakan keluar daripada bandar. Kalau ada berlaku sini, kita tanda. Contohnya, ada seorang yang ada penyakit tu balik ke kampung di Hulu Tembeling contohnya. Hulu Tembeling tak ada kes contoh dia. Tiba-tiba dia balik kat Hulu Tembeling. Ingat, kena faham satu benda. Hulu Tembeling tak ada air paip. Mostly tak ada air paip. Dia pakai paip air daripada gunung. Air sejuk sedap. Abang Topeng pernah lepak mandi ke rumah. Ada kawan ni keduri kat sana. Kena faham, kalau seorang yang kena kat sana dan dia menjangkitkan satu orang, dia mandi ke apa sebagainya, dia bersentuhan dengan orang, habis satu Hulu Tembeling kena. Kalau betul benda ni tak bahaya, kerajaan tak implementkan satu Malaysia. Satu Malaysia PKP. Kerajaan akan tentukan cuma KL, Selangor saja yang patutnya PKP. Kalau betul benda ni tak bahaya, tak mudah merebak. Tapi sebab apa kita implement satu Malaysia? Sebab benda ni bahaya dan merebak. Sebab itu kita galakkan, jangan bergerak-gerak, duduk dalam satu tempat. Bila duduk dalam satu tempat, kita boleh contain dalam satu tempat. Dan benda ni kita boleh solve dengan awal. Jangan ingat, lepas 14 hari, macam ramai yang cakap, lepas 14 hari, virus tu mati. Itu silap, itu salah tanggapan. Lepas 14 hari, virus itu, dia akan menonjolkan dirinya sendiri. Dia akan menampakkan masalah, dia punya sikap sebenar, dirinya yang sebenar. Lepas tempoh pengeraman, kita panggil dormant time, cerita dia. Ingat, virus ni, dia dormant dalam host selama 14 hari. Tahu tak? Banyak orang sebut incubation lah. Tak apalah, kita bagi orang Malaysia layman faham. Tapi dari segi teknikal ni kita sebut dormant. Dia duduk dalam host secara dormant 14 hari. Dormant, dia tak ada impak apa-apa. Selepas 14 hari baru dia nampak. Jadi jangan ingat dia 14 hari dia enjoy saja. 14 hari itu bukan selesai. Maksud ramai yang cerita. Abang Topeng baca dalam internet saya mengatakan lepas 14 hari virus tu mati dengan sendiri. Mana kau tahu virus tu mati dengan sendiri? Atau kau mati dulu? Cerita dia. Tak.
Virus tu dormant. Jadi selepas tu baru dia menunjukkan simptom demam, menggigil, sejuk badan, batuk, saluran pernafasan tersatu, mata merah sebagainya. Dan macam-macam lah orang bagi solution. Air ketum lah sebagainya. Tak ada masalah. Solution boleh try apa saja. Abang Topeng tak ada menggalakkan dia juga. Abang Topeng tak ada pinpoint mana satu. Sebab tak ada sampai hari ni. Jadi mana-mana yang kita rasa dia ni bersesuaian, kita try. Try tak salah. Kita cuba. Sebab ini kita tak tahu mana satu. Okey. Jadi kenapa ada setengah orang mungkin immune. Istilah immune. Jadi kalau kita jumpa satu orang patient yang ada immune dengan benda tu, walaupun benda tu dah kena dekat badan dia, tapi dia immune, tak ada masalah. Kita boleh gunakan darah dia untuk buat vaksin, untuk buat solution kepada ni. Sebab orang yang immune ni something yang pelik cerita dia. That's why kita kena guna. Sorry lah, bukan nak kata pandai lah cerita dia. Cuma kita kena pastikan bahawa benda ni soft dalam masa yang cepat. Abang Topeng dengar macam-macam cadangan, macam-macam sarangan dalam internet cerita dia. Even Pak Menteri kata bagi minum air suam lah sebagainya. Tolong jangan buat lawak. Ini bukan cerita lawak, ini bukan cerita pseudoscience. Okey, ini bukan pseudoscience, ini bukan cerita lawak. Kalau nak buat lawak, nak pseudoscience, pergi kat majalah lawak ke apa gitu. Majalah lawak mereka. Bukan masalah kesihatan, bukan isu lawak. Sorry to say, cerita dia. Kena ingat satu benda. Kalau wabak tu kita tak sah sekarang, kita akan terima wabak yang lebih besar. Nak tahu wabak yang lebih besar tu apa? Wabak ekonomi. Masalah tu lagi besar. Masa tu kita tak boleh buat apa. Ingat, petrol, harga minyak mentah dah jatuh bawah $24 setung. Ingat, cost production ialah 30 bagi mana-mana syarikat yang telaga minyak je di luar pesisir. Mana atas darat mungkin $15 lebih kurang. Kos operasi dia, kos pengeluaran dia. Bayangkan, kalau harga minyak, kalau benda ni prolong dan tak ada siapa nak import sebagai penggunaan minyak sebagai macam harga sekarang dah jatuh dah kan. Harga petrol RON 97 dengan 95, diesel pun turun. Tak, kalau dia ni jatuh bawah dalam masa mana dalam COVID-19 ni prolong sampai 15 lebih 14 hari yang pertama, 14 hari yang pertama, 14 hari yang kedua. Katalah prolong, harga minyak mungkin jatuh bawah $18 setung. Atau kurang lagi. Mungkin boleh cecah 15. Masa tu Petronas nak letak mana? Petronas akan mati. Bunuh, memang rugi gila. Dan Petronas, bila Petronas tak boleh nak survive, Petronas tak boleh bayar royalty pada kerajaan. Bila Petronas tak boleh bagi sumbangan dalam bentuk royalty kerajaan, kerajaan nak dapat duit dari mana? Agak-agak kerajaan Kelantan, kerajaan Terengganu. Ini bukan cerita politik. Takkan ada duit. Kerajaan Selangor. Kita banyak bergantung kepada Petronas. Betul. Kita bukan pengeluar utama minyak dalam dunia. Tapi kita antara yang utama. Cerita dia. Dan juga kita antara yang berharap sepenuhnya dengan minyak. Industri minyak. Sungguh. Jadi, kalau kita tak solve isu ni dalam masa terdekat, kita tengok dalam segi Malaysia lah, kita tak tengok daripada negeri luar. Kita tak boleh nak production, kita tak boleh nak buat segala-galanya. Yang itu masalah. Itu yang Abang Topeng takut. Dan jangan buat lawak, lelucon ke apa sebagainya, mengatakan selepas 31 bulan kita dah boleh enjoy, kita boleh jalan rasa, pergi shopping, kita pergi lepak tengok wayang. Itu bodoh namanya, cerita dia. Sebab waktu incubation, waktu dormant satu virus itu dah habis 14 hari. Dan dia mungkin akan menonjolkan dirinya. Mungkin anda rasa anda tidak kena, tapi sebenarnya anda sudah kena. Dan kita tak tahu. Ramai orang bersentuhan sama satu sama lain. Tapi yalah, orang tak ambil cakna, orang tak ambil pot. Sekali kena, bye-bye. Gitu dia. So, jangan nak kata macam ni. Orang kita ni satu je masalah dia. Orang Malaysia. Tak kisah apa bangsa, apa kaum sekali, apa level pendidikannya. Selagi tak kena dekat diri sendiri, dia tak ada ambil cakna, tak ambil pot. Selagi tak kena dekat diri dia, tak ada kena dekat anak bini dia, atau sanak saudara dia, keluarga dia, selagi tu dia tak ada kisah, lantak pergi orang lain. Selagi tak kena. Bila dah kena, baru ada kai. Sorry to say, ini reality. Kau nak kata apa ke, kau nak petikai apa ke, this is reality. Abang Topeng tak kisah pun. Tak kisah apa pandangan korang. Abang Topeng tak kisah pun kena tepak, kecam.
Kan kata pulang masing-masing. Tapi apa yang Abang Topin nak tekankan bahawa guna akal, guna otak. Elakkan benda-benda ni. Kita kena ingat satu je. Jangan jadikan enjoy. Cuti 14 hari ni enjoy. Ekonomi teruk. Dan kalau kau anggap yang 14 hari ni adalah selepas 14 hari ni selesai semua, itu satu tanggapan yang paling salah. Itu paling salah dan itu akan menyebabkan kau akan terjebak dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima punya isu. Jangan jadikan bahala lucun, jangan jadikan benda ni main-main. Ingat, nyawa manusia tak boleh beli di Lazada, nyawa manusia tak boleh dibeli di Shopee, dan nyawa manusia tak boleh dibeli di Taobao. Ya, itu je. Pesanan ringkas yang 15 minit daripada Abang Topeng. Kepada semua, jika anda rasa video ini bermaklumat, video ini bermanfaat, video ini merangsang minda anda, sila like, sila subscribe, sila share, sila klik butang notification loceng tu. Okey, semoga dengan itu dia memberi semangat untuk Abang Topeng untuk buat video lain yang lebih bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.